Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Baik, hari ini kita membincangkan jawapan praktis topik tahun 5. Soalan nombor 1. Antara tumbuhan berikut yang manakah mempunyai cara yang sama untuk melindungi diri daripada musuh seperti tumbuhan di atas? Jawapannya ialah A, iaitu buah pongpong. Soalan nombor 2. Apakah fungsi bahagian berlabel X pada rajah 2? D, melukakan musuh. Soalan nombor 3. Antara tumbuhan berikut yang manakah menghasilkan bau yang kurang menyenangkan untuk melindungi diri daripada musuh? Jawapannya ialah C, iaitu tumbuhan Rafflesia. Tengok soalan nombor 4. Apakah fungsi getah yang terdapat pada sesetengah tumbuhan? Jawapannya ialah C, mengelakkan haiwan dari memakannya. Soalan nombor 5. Ada penyataan dalam kotak iaitu menyebabkan kegatalan pada musuh. Soalan, apakah tumbuhan tersebut? Jawapannya ialah A, pokok tebu. Soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan ciri yang terdapat pada tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Jawapannya ialah B, bergetah. Soalan nombor 7. Ada penyataan dalam kotak, tumbuhan ini menghasilkan buah. Buahnya mempunyai biji benih yang mengandungi racun. Soalannya, apakah tumbuhan yang dimaksudkan? Jawapannya ialah D, pongpong. Soalan nombor 8, ada tajuk yang diberi di situ, penyesuaian terhadap iklim dan musim. Soalan nombor 8, apakah kepentingan bentuk daun, iaitu bentuk seperti jarum, X yang ditunjukkan dalam rajah di atas? B, jawapannya B, mengurangkan kehilangan air. Soalan nombor 9, rajah 5 menunjukkan daun sejenis tumbuhan yang kelihatan bergulung. Soalannya, apakah sebab berlakunya keadaan ini? Jawapannya B, untuk mengurangkan kehilangan air. Soalan nombor 10. Terdapat maklumat dalam kotak iaitu akar yang panjang, daun berbentuk jarum, batang yang boleh menyimpan air. Soalannya, tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri seperti di atas sering ditemui di kawasan? Jawapannya A, gurun. Kita tengok soalan nombor 11, rajah 6. Tumbuhan ini boleh terus hidup dalam musim kemarau kerana? Jawapannya ialah D, mempunyai batang yang boleh menyimpan air. Soalan nombor 12. Rajah 7. Apakah kepentingan akar yang panjang pada tumbuhan di rajah 7? Jawapannya ialah D, membolehkannya menyerap air dengan lebih baik. Okey, seterusnya soalan nombor 13. Tajuk diberi iaitu pencarian biji benih. Soalannya, mengapakah biji benih yang dipancarkan oleh angin adalah kecil dan ringan? Jawapannya ialah A, membolehkannya mudah ditiup angin. Soalan nombor 14. Antara padanan berikut yang manakah betul? Jawapannya ialah A, teratai dipancarkan oleh air. Soalan nombor 15. Berikut merupakan ciri-ciri biji benih tumbuhan yang dipancarkan oleh manusia atau haiwan kecuali yang bukan dipancarkan oleh manusia dan haiwan, iaitu ciri-cirinya A, bersayap. Nombor 16, rajah 8, tumbuh di kawasan air. Bagaimanakah biji benih tumbuhan ini dipancarkan? Jawapannya ialah A, melalui air. Nombor 17. Terdapat maklumat dalam kotak iaitu ciri-ciri tumbuhan kecil, ringan, bersayap. Soalannya, apakah tumbuhan itu? C, pokok meranti, iaitu dipancarkan oleh angin. Tengok soalan nombor 18. Antara yang berikut, yang manakah dipancarkan dengan cara yang berbeza? Jawapannya ialah A, iaitu dipancarkan oleh manusia dan haiwan. B, C dan D dipancarkan melalui angin. Soalan nombor 19. Rajah 9 menunjukkan dua jenis buah, betik dan tomato. Okay, soalannya, antara buah berikut yang manakah dipancarkan dengan cara yang sama seperti buah di rajah 9? Jawapannya ialah D, durian. Dipancarkan oleh manusia dan haiwan. Soalan nombor 20. Kepentingan pencarian biji benih, itu tajuk dia. Soalannya, mengapakah tumbuhan perlu dipancarkan? Jawapannya C, untuk membolehkan tumbuhan mendapatkan ruang air, udara dan cahaya matahari yang secukupnya.
Sebab tu perlu dipancarkan jauh daripada pokok induk. Soalan nombor 21, tajuk diberi kepentingan tumbuhan. Soalannya, antara yang berikut yang manakah bukan kepentingan utama tumbuhan? Bukan kepentingan utama tumbuhan. Jawapannya ialah B, mencantikkan pemandangan. Soalan 22, Raja 10 seekor panda tinggal di kawasan pokok buluh. Soalannya, apakah yang akan berlaku sekiranya spesies pokok buluh pupus? Jawapannya ialah B, panda akan turut pupus. Kerana panda makan pucuk pokok buluh. Okey. Seterusnya soalan subjektif ataupun soalan struktur. Tajuk diberi berlindung daripada musuh. Okey. Soalan nombor 1A, maklumat diberi menghasilkan getah. Getah ini adalah untuk mengelakkan haiwan dari memakannya. Tandakan tik pada tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri yang ditunjukkan di atas. Pilih satu jawapan. Di situ ada satu markah. Jawapannya ialah tumbuhan yang kedua ini. Tik di sini. Iaitu pokok keladi. B, nyatakan satu contoh tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri untuk melindungi diri daripada musuh seperti berikut. Berbulu halus. Jawapannya ialah buluh atau tebu ataupun lalang. Okay, tulis satu jawapan saja ataupun tandakan satu jawapan saja yang betul. B2, berduri. Jawapannya kaktus atau mawar atau semalu. Soalan C, Maria menanam sejenis tumbuhan di kawasan rumahnya. Dia mendapati nyamuk di kawasan rumahnya telah berkurangan sejak tumbuhan tersebut ditanam. Mengapa? Kalau ada soalan mengapa, itulah soalan memerlukan awak menulis inference. Jawapannya, tumbuhan tersebut menghasilkan bau yang kurang digemari oleh nyamuk. Sekian saja untuk kali ini. Harap anda telah menyimak jawapan yang anda telah buat. Sebarang kesalahan perlulah dibuat pembetulan. Sekian saja. Jumpa lagi. InsyaAllah.